Salam sejahtera, saya Cikgu Yana. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat, baik-baik dan jangan lupa jaga SOP. Jadi, Cikgu nak tanya, apakah perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita yang penting, perkara yang utama? Bagi tahu Cikgu. Yang pertama, kita tidur. Kedua, kita solat bagi yang Muslim, kita mandi dan perkara yang paling penting sebenarnya. Apa perkara yang paling penting? Kita makan. Jadi, pada hari ini kita akan belajar berkenaan pemakanan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar berkenaan unit 2 iaitu pemakanan. Jadi, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan lihat kepada standard pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan sama-sama memahami fungsi dan kepentingan makronutrien iaitu karbohidrat, protein serta lemak. Dan yang kedua, kita akan memahami fungsi dan kepentingan mikronutrien iaitu mineral dan vitamin. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan mikronutrien dan makronutrien iaitu bagi menangani obesiti serta kurang berat badan. Dan yang terakhir sekali, kita akan menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan. Jadi, sebelum itu, mari sama-sama kita lihat kepada piramid makanan Malaysia 2020. Bagi aras yang pertama, apakah nama kategori bagi aras yang pertama? Pandai. Kategori yang pertama iaitu vitamin. Jadi, apakah makanan yang dikategorikan di bawah kategori vitamin? Okey, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, bagi kategori kedua pula, apakah kategori yang kedua? Pandai, iaitu kategori karbohidrat. Jadi, makanan yang dikategorikan di bawah karbohidrat adalah seperti nasi, bijirin, produk berasaskan bijirin penuh dan juga ubi-ubian. Okey, apakah kategori yang ketiga pula? Kategori yang ketiga adalah protein. Jadi, makanan yang dikategorikan di bawah kategori protein ialah ikan, telur ataupun daging dan juga ayam. Bagi kategori yang terakhir sekali iaitu kategori yang keempat adalah kategori lemak. Jadi, apa makanan yang boleh dikategorikan di bawah lemak? Contohnya seperti minyak, gula, garam, coklat dan sebagainya. Jadi, mari kita lihat kepada yang pertama iaitu karbohidrat. Apakah fungsi bagi karbohidrat? Pandai. Fungsi karbohidrat adalah bagi membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi, apakah kesan apabila kita mengambil karbohidrat secara berlebihan? Apabila kita mengambil karbohidrat secara berlebihan, gula di dalam badan kita juga akan meningkat. Dan apabila gula di dalam badan kita meningkat, kita akan dapat diabetes. Dan berlebihan karbohidrat juga akan boleh menyebabkan kepada obesiti. Jadi, apa pula kesan apabila kita kurang karbohidrat di dalam badan? Kita akan dapat malnutrisi, kurus, lesu atau lemah dan juga kelaparan. Okey, kategori yang seterusnya adalah protein. Apakah fungsi protein? Okey, fungsi protein adalah bagi membina sel tubuh badan kita. Jadi, apakah kesan jika kita mengambil protein secara berlebihan? Kita akan mengalami gangguan ginjal dan juga beban kepada kerja hati. Manakala apabila kurang protein di dalam badan, kita akan mudah sakit dan juga gangguan bagi metabolisme badan kita. Okey, yang ketiga iaitu lemak. Jadi, apakah fungsi lemak di dalam badan kita? Fungsi lemak sebenarnya adalah bagi membantu pembinaan tulang,
Jadi kesan apabila kita mengambil makanan yang berlemak secara berlebihan adalah kesan yang pertama, obesiti. Kolesterol di dalam badan kita juga akan bertambah dan kita berisiko dalam menghidap penyakit jantung. Manakala apabila kita kekurangan lemak, kita akan kekurangan vitamin larut lemak. Okey, cikgu nak tanya, apakah vitamin larut lemak? Pandai. Vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, K ataupun kita panggil vitamin AD. Seterusnya, apabila kita kekurangan lemak, kita juga akan mengalami penurunan daya tahan tubuh dan kita juga akan kurang tenaga. Apabila kita kekurangan tenaga, badan kita akan selalu berasa letih, lemah dan sebagainya. Okey, yang keempat iaitu mineral. Jadi, apakah fungsi sebenar mineral bagi badan kita? Fungsi mineral adalah bagi meningkatkan sistem pertahanan badan. Jadi, apakah kesan apabila kita mengambil mineral secara berlebihan? Mineral secara berlebihan ianya akan memberi gangguan kepada kerja organ. Kita juga akan mengalami cirit-birit, muntah dan thalassemia. Manakala apabila kita kekurangan mineral, kita akan mengalami gangguan kepada metabolisme tubuh badan kita, kita akan kekurangan zat besi dan juga kita akan mudah sakit. Seterusnya, yang terakhir iaitu vitamin. Jadi, fungsi vitamin bagi badan kita adalah bagi meningkatkan sistem pertahanan badan. Apakah kesan bila kita mengambil vitamin secara berlebihan? Apabila kita mengambil vitamin secara berlebihan, kita akan mudah berasa mual, muntah, kekejangan dan juga akan membebani kerja hati kita. Manakala apakah kesan bila kita mengambil kurang vitamin? Seperti contoh, apabila kita kekurangan vitamin A, kita akan mengalami gangguan kepada mata kita. Manakala bagi vitamin B, apabila kita kekurangan vitamin B, kita akan mudah terkena sawan. Jadi, seterusnya kita akan lihat kepada diet yang betul mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan rakyat Malaysia untuk mengamalkan pinggan sihat Malaysia ataupun kita panggil suku-suku separuh. Jadi, suku-suku separuh merupakan portion makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Suku yang pertama, kita isikan suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Suku yang kedua pula, kita isikan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Dan yang ketiga, separuh daripada pinggan kita isikan dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi, penting ke diet dalam kehidupan seharian kita? Sebelum tu, cikgu nak tanya, apakah diet yang baik? Apakah pandangan kamu berkenaan diet yang baik? Adakah diet yang baik kita perlu tahan lapar ataupun kita hanya makan sekali sehari saja ataupun 2 kali sehari saja? Tidak. Diet yang baik yang sebenarnya kita makan mengikut masa dan mengikut sukatan yang betul. Jadi sebenarnya diet kita perlu makan 5 kali sehari tetapi mengikut portion ataupun sukatan yang betul. Jadi untuk sarapan, penting untuk kita mengambil sarapan. Walaupun kita diet, kita perlu untuk mengambil sarapan kerana sarapan membekalkan tenaga sebelum memulakan rutin harian kita. Yang kedua, minum pagi. Minum pagi ini disarankan untuk mengambil snack-snack ringan sahaja. Seterusnya, makan tengah hari. Makan tengah hari, kita harus elakkan pengambilan makanan yang tinggi lemak, gula dan garam. Manakala bagi minum petang pula, kita harus amalkan pengambilan makanan yang rendah lemak dan juga kita harus elakkan minum kopi.
Dan yang terakhir, bagi makan malam kita perlulah seimbang dan mengandungi protein, karbohidrat dan juga lemak tidak tepu. Jadi, mari kita uji apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi, kita akan, apakah soalan yang pertama? Soalan yang pertama adalah, apakah fungsi lemak? Cikgu bagi masa 2 saat untuk jawab. Apakah fungsi lemak? 1, 2. Betul. Fungsi lemak adalah bagi membantu pembinaan tulang. Okey, seterusnya. Okey. Yang seterusnya, apakah fungsi karbohidrat? 1, 2. Fungsi karbohidrat pula adalah bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk tubuh badan kita untuk menjalani rutin harian. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir adalah, okey, apakah makanan yang dikategorikan di bawah makronutrien? Makanan yang dikategorikan di bawah makronutrien adalah seperti nasi, ayam, ikan dan juga sebagainya. Betul. Okay. Seterusnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat apa yang kita telah pelajari. Yang pertama, kita tahu bahawa pengambilan makanan sihat dan selamat adalah penting dan juga kita boleh elakkan obesiti apabila kita mengambil makanan yang sihat dan selamat. Yang kedua, tubuh badan kita memerlukan nutrien. Apakah kenapa penting tubuh badan kita untuk menerima nutrien? Yang pertama, bagi tumbusaran dan perkembangan badan kita, dan yang kedua, bagi keseimbangan sel dan tisu dan pembekal tenaga kepada badan. Dan yang terakhir sekali, kita belajar iaitu ada 2 kategori nutrien. Yang pertama, makronutrien dan mikronutrien. Jadi, apakah kategori di bawah makronutrien? Okey, betul. Yang pertama adalah karbohidrat, protein dan juga lemak. Yang kedua, mikronutrien. Apa kategori di bawah mikronutrien? Nutrien. Okey, kategori di bawah mikronutrien iaitu mineral dan juga vitamin. Betul. Jadi, apakah fungsi mikronutrien? Fungsi mikronutrien adalah bagi mengawal fungsi tubuh badan. Yang kedua, makronutrien pula, apakah fungsi makronutrien? Betul. Ianya bagi membekalkan tenaga dalam kuantiti yang banyak. Jadi, cikgu rasa itu sahaja bagi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.